Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal mujahidin fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita mengatur syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, di saat ini, kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Saya dapat bersama lagi ke udara bersama dengan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat. Walaupun kuliah saya di Masjid Ibrahimi Pasir Putih malam ini tidak ada penonton di hadapan sebagaimana biasa sebelum adanya musibah COVID-19 ini. Biasa masjid ni tiap-tiap malam dipenuhi dengan ahli-ahli jemaah yang ramai, 500, 600, 700 orang tu, benda yang biasa di masjid ni. Tetapi inilah musibah yang menimpa kita bersama, yang sepatutnya kita mengambil pengajaran dan insaf kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di saat nak menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak, tak lama lagi, minggu depan boleh jadi jemaah ni. Bila sampai nampak anak bulan kat posalah kitanya masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Hati-hati orang-orang beriman yang sentiasa mari ke masjid, yang sentiasa teringat tentang keindahan, keistimewaan bulan Ramadan dengan pelbagai acara yang menyebabkan kita sentiasa rindu untuk bertemu dengan Ramadan setiap tahun. Namun realiti pada kali ini mungkin berbeza dengan suasana yang kita alami Ramadan sebelum-sebelum ini. Apa yang kita dapat makluman, Masjid Surau tidak diadakan perhimpunan jemaah salat 5 waktu, termasuklah juga salat tarawih witir berjemaah di masjid. Alangkah beratnya hati kita yang setiap tahun, saban tahun, bulan yang kita tunggu-tunggu ini, untuk kita perhebatkan amal ibadat kita, gandakan usaha kita untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala, meraih kelebihan-kelebihan yang sangat banyak ini. Tiba-tiba tahun ini musibah besar berlaku kepada seluruh umat Islam. Bayangkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid seluruh dunia yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan ini boleh jadi tidak menjadi meriah seperti biasa. Bagaimana kita nak jadikan musibah ini ada kebaikan di sebaliknya, ada peluang yang kita boleh gantikan keindahan-keindahan ini di setiap rumah kita. Boleh jadi tarawih tahun ini, sebulan Ramadan ni, kita buat di rumah masing-masing. Kita buat di rumah masing-masing. Di sinilah satu cabaran besar yang saya nampak kepada kita umat Islam di Pasir Putih ke Kelantan, Malaysia ke. Kalau kita tengok skala-skala pun cabaran ini, kita biasa boleh menumpas semangat orang ramai. Bila orang ramai ni, kita akan jadi semangat. Hak nak semaya rekah, bila tu imam baca panjang, kita boleh lah panjang juga. Boleh sabar, boleh berdiri.
Boleh berdiri walaupun masjid-masjid besar seluruh Kelantan ni biasanya buat 20 rakaat. Boleh Masjid Ibrahimi pun 20. Boleh 8 rakaat pertama ni 8 sah, 10 sah. Beribu orang lebih. Mana boleh dengan 1 juzuk semalam atau imam baca, kita mari menumpang qiyam berdiri. Karena Nabi SAW sentiasa memberi peringatan dan memberi motivasi kepada kita. Biar ada gairah, ada keinginan yang tinggi. Ni saya rasa bimbang ni. Lah ni kita kena suntik semangat kepada setiap keluarga, terutamanya ibu bapa ni yang mengemudi keluarga. Semangat kepada ahli keluarga, kokok mana sekalipun kita kena buat semai jemaah ni. 5 waktu di rumah, termasuk semai tarawih ni berjemaah di rumah masing-masing ini, kena buat sebaik-baik yang kita boleh lakukan. Bimbang tahun ini. Sekala-sekala kita pergi masjid surau, boleh tupai tu imam, boleh tupai semangat orang ramai. Lagu mana tahun ni? Kalau kita tidak rancang molek 2-3 hari lagi, hari ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ni tak kena buat puasa dah, tarawih dah lah. Rabu jadi kita ada lagi Selasa, Rabu, Khamis ni. Jadi kita kena boleh menyusun molek. Dalam rumah kita ni kena ada jadi tu imam, kena ada tu bilal. Bagaimana nak menyemarakkan keindahan bulan Ramadan ini dengan ibadat-ibadat yang semarak di setiap rumah di seluruh pelosok negeri negara kita ni. Kita nak biar nak semaya fardu ni dilakukan azan di setiap rumah pun tak apa. Bukan hanya di masjid yang menjadi syiar. Masjid ni wajiblah ada azan ni setiap 5 waktu ni. Ni Tok Bilal pun dia tak boleh berhenti tugas dia ni. 5 waktu kena bah sebagai syiar dan sebagai pemakluman waktu semaya fardu sudah masuk. Di masjid surau kena bah pos kala. Oleh kerana perintah kawalan pergerakan ni dibenarkan 3-4 orang untuk jadikan jemaah masjid ini tetap ada 5 waktu. Orang ramai oleh kerana nak jaga keselamatan, kesihatan, nak jaga masalah yang lebih besar, maka setakat ni tidak dibenarkanlah perhimpunan ramai di mana-mana, kerana kita nak mengelakkan kemudaratan. Dalam Islam pun kaedah yang kita fahami, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Islam ni dua, menarik kebaikan, menolak keburukan. Itu Islam, itulah selamat. Bagaimana nak jadikan Islam yang kita hayati ini menyelamatkan kita? Kerana makna Islam pun selamat. Islam mendahulukan menolak keburukan. Dar'ul mafasid muqaddamun, didahulukan daripada jalbil masalih, menarik kebaikan. Kalau kita tidak sekat penularan wabak ni, dia boleh berjakit dengan sebab perhimpunan, dengan sebab begitu begini, maka akan panjang lagi lah musibah ini. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa yang dia buat oleh kerajaan adalah suatu ijtihad semasa yang dikaji begitu teliti bagaimana nak menyelamatkan nyawa-nyawa dan menyelamatkan pelbagai keadaan supaya tidak merosakkan masyarakat dengan lebih teruk lagi. Muslimin muslimat, sidang pendengar di mana saja beradalah, kalau dengar musim ni, saya nak bercakap malam ni tentang bagaimana kita nak jadikan, pastikan rumah kita ni semarak dengan ibadat bulan Ramadan. Banyak benda kita boleh buat. Dia ada ni, dia ada realiti, ada cabaran, ada peluang. Cabaran ada, peluang pun ada. Peluang yang kita nampak tuan-tuan sekalian ialah Ramadan tahun ni, kalulah perintah PKP ni masih berterusan sampai raya,
Maknanya hijau kita apa skala tu tidak banyak. Tidak boleh jalan rata. Sebab ada orang kita ni mentaliti bunyi Ramadan agak gapo dia telita. Betul-betul orang pergi cari bazar Ramadan. Ada. Malam-malam lepas terawih ataupun setengah tu tak ada habis terawih. Mana orang mana colek kepu, colek kerang. Tu mentaliti dia. Dia nak lagu tu. Meriah dia kata lagu tu. Kita orang Islam bulan ni boleh pesta ibadah. Biar kita berpesta rasa meriah, rasa indah dengan kita persembahkan ibadat kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita meningkatkan amal ibadat bulan Ramadan. Gapo kita kena buat? Banyak perkara. Sebab Ramadan ni dia peluang mari setahun sekali. Setahun, sebulan saja Ramadan. Dan kelebihannya sangat banyak. Ya kita dengar tiap-tiap tahun, tapi kena dengar pula. Sebab sifat manusia ni semudah lupa. Lepas tu menang semangat, kadang-kadang ni semangat ni yang mari sebentar semangat ni. Sebab itulah Islam nak kita sentiasa beri peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan inilah memberi faedah, manfaat kepada seluruh orang beriman. Saya sebut tajuk saya tadi lebih ke agak lagu mana kita nak beri tonik sikit. Nak wis semangat biar kita boleh susun rumah kita ni, pastikan suasana Ramadan ini suasana ibadah. Bukannya malam, siang hari. Sebab Ramadan ni siang hari kita puasa. Siang hari juga kita perbanyakkan baca Quran ni. Baca Quran, zikir, sedekah, tadarus. Malam kita qiyam. Dah menghidupkan malam-malam. Saya nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita biasa dengar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada setengah riwayat hadis yang hampir sama. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Juga hadis muttafaqun alaih. Dua-dua ni hadis tadi ada sebut tentang kelebihan puasa di siang hari, yang satu lagi kelebihan menghidupkan malam. Dua-dua tu ada kelebihan. Lah ni kita nak susun gapo nak buat tengah hari, gapo nak buat malam hari. Berpandukan dua hadis ni. Hadis pertama saya sebut tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Sesiapa yang mendirikan Ramadan. Sebab Ramadan ni kita start dengan malam dulu. Bila masuk Ramadan, kita start dengan tarawih dulu. Baru esok ke puasa. Tarawih dulu baru puasa. Ni kena royak juga ni, tak kena buat galik-galik moga orang tidak puas skala kan. Boleh jadi galik-galik. Tinggal ada malam pertama. Puasa sehari, malam esok ke tu baru nak tarawih. Tinggal semalam ni. Rugi dah kita. Kerugiannya sangat besar. Dia lagu mana kita nak susun tadi. Jadi bila diisytiharkan esok puasa, takdirnya tengok anak bulan petai kami ni nampak. Nah, maka mau besar raja-raja kata diisytiharkan esok berpuasa. Nah, maka malam tu, malam Jumaat tu, kami malam Jumaat tu kena puasa dah lah. Cuma kena tunggu perisytiharan sebenar lah. Tu contoh. Jadi bila esok kena puasa, malam tu kena tarawih dah. Jadi waktu 3 malam, waktu 3 hari sebelum puasa ni, kita lah ibu bapa ni ambil peranan. Kena buat diskusi ataupun panggil anak beranak, royak kita nak buat lagu ni, lagu ni, lagu ni. Malam pertama ni kita dah ada jadual dah. Jadual dah. Malam pertama ni jadual dah. Tok bila anak kita hak ni. Nah, misalnya anak kita ada hak besar, mungkin balik di rumah, ramai duduk di rumah sekeluarga ni. Hak ni bakali sekolah harak ke, sekolah tahfiz ke. Nah, atau tak ada anak cek-cek lagi. Kita sendirilah, belalah sekolah kita mampu. Anak-anak kita kena jadi makmum kita. Jadi kena susun dah. Kita nak biar boleh baik di rumah tu juga.
Tak salah. Di setiap rumah ni kita nak semaya kita bel lah sebab nak semaya Jumaat. Nak semaya Jumaat. Hak masjid ni wajib. Masjid ni kena wajib lah. Kena setiap masjid ni dilakukan azan 5 waktu. Di rumah ni kita nak semaya Isyak contohnya. Lepas Isyak, semaya Isyak nak semaya tarawih. Semaya Isyak tu kena bel di rumah. Ada anak lelaki bel, ayah boleh bel. Jangan salah orang tino bel sudahlah. Nak. Kecuali tak ada orang jatuh tino belakang rumah tu. Nak. Dianya ibu tunggal, anak tino belakang. Nak pergi lai tak boleh. Nak pergi jalan tupai situ tupai sini tak boleh. Ni perintah kawalan pergerakan ni. Kena semaya juga rumah dia lah. Nah, tak ada orang lain. Boleh jadi tak imam juga mak dia apa? Anak perempuan. Yang lain menjadi makmum. Atau kalau ada anak perempuan besar, boleh itu imam sesama wanita selama muslim, sesama muslimat tu. Yang pentingnya lah ni kena wismangak, kena bicara anak beranak ni. Bicara lagu mana kita nak buat, biar malam pertama kita tidak tertinggal dah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Sesiapa yang mendirikan Ramadan qama, daripada kalimah qama ni beri makna qiyam, mendirikan. Dan qama yakum qiyamul lail, mendirikan malam. Dalam istilah kita syarak ni malam ni dia start maghrib sampai ke masuk subuh. Tu malam. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan keyakinan. Ni tahun ni kita nak uji keimanan ni, kita diuji semua ni. Adakah kita buat ni kerana tuntutan iman kita ataupun kerana adat? Panggil labuk boleh Ramadan agak orang pakak kita awal. Tak kita pun berasa kena gini sebab orang pergi belakang. Tak pergi malu kat orang ni. Kerana malu kerana adat. Kita tak salah kata. Kerana kita faham iman kita, Islam kita, sunnah Nabi kita mengajak kita. Setiap malam ada amalan-amalan tertentu bulan Ramadan yang kita kena buat kerana tuntutan iman kita. Bukan kerana orang ni, bukan kerana orang ni. Bila keimanan kita ni, maka kita tak perlulah nak heboh-heboh nak ayak orang. Malam ni alhamdulillah saya berjaya menamatkan 20 rakaat sembahyang tarawih. Tidaklah, kita tidak perlu berbangga-bangga. Mana kita buat kerana keimanan kita, kerana keyakinan kita, wahtisabah, dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghidupkan malam dengan dua sebab, imanan wahtisabah tadi. Apa kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya telah berlalu. Dosa lepas tu Tuhan ampunkan belakang. Semua dosa kecil kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila mana kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya kecek bab puasa, nak kecek bab lagu mana menghidupkan malam tadi. Malam-malam tu. Jadi kalau kita dah puasa, kita bermula dengan buka puasa. Lepas tu kita semaya Jumaat maghrib. Nah, di awal waktu jangan lewat-lewat. Boleh jadi ni cabaran juga ni. Moga semaya di rumah, gak ikut kita lah. Nak lewat sikit, nak dah hampir-hampir jamuk dengan Isya. Benar tu. Hampir-hampir nak jamuk dengan Isya. Dia kata tak apa. Moga kita sendiri tu email, kita dereba ikut kita. Tak boleh lagu tu. Dak rugi tu. Rugi pahala semaya awal waktu. Sekala kita semaya maghrib ni Jumaat di masjid, buka puasa setengah tu di masjid ramai-ramai. Lepas tu gak semaya Jumaat maghrib baru balik makan nasi di rumah. Biasa lagu tu kita boleh buat. Tahun ni nak buka puasa ramai-ramai di masjid tak boleh ni. Tak boleh perhimpunan ramai tak boleh. Jadi buka puasa di rumah kita. Cabaran pertamanya nak semaya maghrib awal ke lewat. Nak makan banyak mana? Nak makan sikit dulu kau nak makan banyak selalu. Itu cabaran. Jadi kita kena susun mula. Kalau silap cara buka puasa ni memberi kesan kepada tarawih kalian. Kalau makan kenyap buta ada masa tu, tak urut. 8 rakaat pun tak urut.
Usahakan buat 20. Lapar pun tak urut, mepeh. Sebab apa? Kenyang sangat. Jadi kita kena nak beribadat ni, dia kena muwafaqatus sunnah, muwafaqat dengan sunnah Nabi, cara Nabi ajar kepada kita. Sebab Islam ni dia buat syarat diterima amalan ni dua. Pertama, ikhlas sunniyah, kita buat tu ikhlas kerana Allah. Yang kedua, muwafaqatus sunnah, betul dengan hak Nabi ajar, kaedah dia. Nak suruh pahala kita banyak, buka puasa dengan cara Nabi ajar. Tak, semaya jemaah dengan cara Nabi ajar, awal waktu, tu sebaik-baiknya. Kemudian semaya isyak, semaya tarawih pun kita ikut dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi panduan kepada kita. Jadi nak sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni, lepas kita sembahyang isyak berjemaah, kita wirid lah macam skala wirid pas sembahyang tu. Lepas tu sunat juga kita berdoa. Doa lepas sembahyang fardu ni antara doa yang sangat makbul. Lepas tu kita jangan terlupalah, dia ada sembahyang sunat lagi ba'di yang isyak tu. Ba'di yang isyak ni sembahyang hak lain daripada tarawih. Hak ni pahala besar ni. Dia kita jangan lupa, setiap amalan sunat di bulan Ramadan digandakan pahala macam amalan fardu. Amalan fardu pula diganda 70 kali ganda. Dia kita kena faham, pahala amalan fardu lebih besar daripada amalan sunat. Jadi kalau kita tengok perbincangan ulama, 2 rakaat sembahyang ba'diyah isyak itu lebih afdal daripada 2 rakaat tarawih. Dia lain-lain. Sebab ba'diyah isyak ni dia ada seumur dah. Jangan kita kata moga kita ada tarawih, kita tinggal lah hak ni. Dah. Hak ni ada seumur dah. Sepanjang tahun ada. Lepas sembahyang fardu isyak, kita sunat muakkadah Nabi buat semua sembahyang ba'diyah isyak. Jadi kita sembahyang hak tu dulu. 2 rakaat rekah saja. Hak ni tak payah baca surah, tak apa tak baca surah. Dah, ba'diyah isyak ni rekah. Kita tak perlu berjemaah ni. Ba'diyah isyak ni tidak berjemaah. Kita buat masing-masing. Dah, ayah buat, mak buat, anak-anak buat. Ni pahala besar ni, pahala besar. Kita sembahyang ba'diyah isyak. Saja aku sembahyang sunat ba'diyah isyak. Mana sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Taala. Kita telitah hati, aku sembahyang sunat selepas isyak kerana Allah Taala. Itulah sembahyang ba'diyah isyak. Lepas tu kita nak sembahyang tarawih. Nak sembahyang tarawih ni. Dan tarawih ni ada bulan Ramadan saja. Kalau kita tak buat bulan ni, tak ada tu bulan lain. Jadi awak minta lah kita rancang molek biar setiap rumah kena buat. Jangan tinggal. Payah ke mudah? Setengah orang mudah, setengah orang payah kat lah. Payah kat lah. Muka tak berapa besar. Dia kata boleh, tapi main dengan 8 rakaat ni duk main boleh ke dak? Dah. Jadi kita ambil hak mana kita boleh lah. Jangan sebab berasa tak boleh pakai tinggal terus. Dia sebenarnya ia kena jadi boleh. Orang lelaki ni kena boleh jadi tu imam. Nah, jadi suami boleh, jadi ayah boleh. Dia kena jadi tu imam pun boleh juga lah. Tu imam. Sebab dia ni imam kepada ahli keluarga dia, imam kepada isteri dia. Nah, dia ketua keluarga. Jadi kena jadi tu imam. Anak-anak latih molek. Tak tepat molek, bersih molek. Seolah-olah satu sudut rumah kita ni, kawasan ni macam musalla. Tepat khas sembahyang bulan Ramadan. Nah, zaman Nabi pun ada sahabat dia ajak Nabi, raya, ya Rasulullah, saya buat satu bucu rumah saya ni musalla, tempat sembahyang saya. Yang saya tidak benarkan anak-anak duk main bergelewak situ ataupun bergoa situ, tempat yang kita khaskan untuk ibadat. Jadi bulan Ramadan pun kita cari tempat yang molek.
Tak. Bilik ke kita sedia dengan suasana yang persiapkanlah kalau berasa panas tempat ada kipas ke sikit-sikit. Tak. Jadi biar kita boleh buat. Boleh buat tarawih ni sebaik-baiknya. Sunat berjemaah. Jadi sembahyang tarawih ni mengikut jumhur ulama sunat dilakukan secara berjemaah. Nabi pun berjemaah, pernah berjemaah, para sahabat berjemaah, dan di seluruh dunia lah Masjidil Haram, Masjid Nabawi jemaah sepanjang tahun. Sejak zaman Nabi sampai ke Allah ni lah, sampai ke Ramadan tahun lepas ni jemaah tarawih ni dibuat di seluruh dunia. Jadi kita tak buat di masjid, masjid dia buat, tapi sekadar 4 orang gitulah. Tu imam, dah. Tok Bilal, Tok Siok. Ada. Tu kalau ada 2 tok imam boleh jadi ya gili. Jadi 3-4 orang yang dibenarkan oleh majlis agama, ada perkeliling khas tu. Yang lain-lain tu kan waktu rumah masing-masing lah. Waktu rumah ni, jadi kita kena tentukan siapa tukang bel insya tadi. Lepas tu kita semaya sunat sebelum isyak, semaya fardu isyak, semaya sunat selepas isyak. Ni nak ambil yang molek ni. Lepas tu kita boleh dah mula semaya sunat tarawih atau semaya qiyamul lail, mendirikan malam. Tu nama dia bolehlah saja aku semaya malam kerana Allah Taala, ataupun kita masyhur dengan nama dalam kitab pun ada sebut semaya sunat tarawih. Jadi kita boleh niat dengan niat seumpama itu. Jadi molek juga kita qama as-salatu jami'ah. Dia kalau semaya fardu ada qama dia. Semaya sunat, hak sunat berjemaah ni. Semaya sunat ni ada 2. Ada hak tak sunat berjemaah, hak sepakapik fardu tadi tak sunat berjemaah. Semaya tarawih ni sunat berjemaah. Hak sunat berjemaah ni ada qama dia juga. Qama dia juga. Qama dia hak paling rek agak as-salatu jami'ah. Semaya nak jemaah dah ni. Tu bangun betul sah. Yalah tu. Pendek ya qama dia. Kalau bulan Ramadan sekala-sekala ada hak panjang pun ada. Hak kita nak suka pun ada juga. Salatu sunatit tarawih jami'atan rahimakumullah. Ada. Tu tak apalah semaya sunat tarawih cara berjemaah, moga-moga Allah beri rahmat pada kamu. Dia pun buat. Salatu sunatit tarawih 20 rakaatan jami'atan rahimakumullah. Ada juga lagi tu setengah-setengah surah. Kita akan semaya sunat tarawih 20 rakaat. Moga-moga Allah Ta'ala rahmat kamu masa qomaknya. Masa buat lapar ya. Qomak 20. Mula zaman kita buat 20. Dan ni tukar ke lapar tapi dia tak tukar. Qomak dia tu. Tu masalah bahasa Arab. Dia tak tahu makna ya tu. Kalau kita tak lihat panjang, qomak pendek. Nama ajar dah malam ni. As-salatu jami'ah. Semayalah ni berjemaah. Mang betul sah. Tu dikira qomak dia tu. Kemudian kita semaya tarawih ni dia 2 rakaat. Salatul laili masna. Nabi kata semaya malam ni 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Niat lagu mana pula? Ni pulang kaji balik ni. Niat mudah ya. Kalau tu imam dia kena niat, dia jadi tu imam. Saja aku semaya sunat tarawih menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Niat ni doa oleh hati. Doa oleh hati. Masa kita takbir kita niat lah. Allahu Akbar. Kita hadirkan niat. Dan saya nak ayat bagi orang payah sangat nak niat ni. Dalam kitab-kitab mazhab kita pun Sabilal Muhtadin pun sebut. Dia kata kalau kita payah sangat masalah nak niat, payah nak masuk, boleh niat sebelum takbir. Duk caca tu niat. Dah hadir hati saja aku semaya tarawih atau saja aku semaya sunat tarawih jadi imam kerana Allah Ta'ala. Hadir niat dia mari kita Allahu Akbar, tak apa dah tak mari bagi orang payah. Mazhab kita pun sebut gitu. Tidak kata nak niat pun jadi masalah, takbir 3-4 kali akad tak jadi lagi. Apa tak masuk niat. Ni orang panggil ada gangguan waswah. Hak waswah tadi
Dia tak usah niat dari takbir lah jadi payah sia ke dia. Dia boleh ambil pendapat lain. Boleh niat sebelum takbir sikit. Boleh niat. Dok caca gak betul molek tak gilai dah. Kita pun faham dah kita nak semaya. Kita pun hadir dalam hati. Saja aku semaya, sunat tarawih menjadi imam kerana Taala. Kalau makmum anak-anak kita ni, isteri kita, saja aku semaya sunat tarawih. Nah, mengikut imam kerana Allah Taala. Dia dalam hati. Allahu akbar. Jadi hak takbir dia tu imam seorang ya. Allahu akbar. Makmum tu perlahan-lahan lah. Jadi kita ada anak 3 orang ke 4 orang ke, kita kena berjemaah di rumah tu. Jemaah di rumah masing-masing. Orang tak ada anak lagi, boleh jadi di rumah sewa ke, duk sekelami, jemaah sekelami. Jemaah sekelami pun ada juga silat sah. Dia ada bini seorang. Jadi bini duk tepi tu tak leh tu. Duk tepi tu tak. Walaupun isteri seorang dia kena duk belakang. Tapi kalau lah makmum seorang bukan orang perempuan duk tepi, undur sikit je daripada tumi tu imam tu. Tapi kalau isteri tak boleh duk gitu. Walaupun isteri pun tak boleh kira. Nak tekan nak mari berasarah salah satu semaya pun tak ilah khusyuk tu. Jadi kedudukan orang puan ni duk belakang. Duk belakang jangan duk tepi tu imam tu. Tak. Kalau lah ada anak lelaki satu sah, kemudian isteri kita dengan anak perempuan ni sah yang kedua. Gitu kedudukannya. Kedudukan kita letak sah. Jadi nak baca gapo pula semai tarawih ni. Lama nak supaya jadi tu imam masjid besar tak payahlah kitanya. Tu imam masjid besar ni 2 orang 3 orang ya sebut masjid. Jadi kalau kita tak ada lah anak-anak hak hafal Quran kau ngaji pondok kau boleh jadi tu imam, kita sendirilah. Jadi tu imam tu. Itu imam kita sendirilah. Baca Fatihah. Lepas takbir tu kita baca doa iftitah lah pendek dah. Allahu akbaru kabirun walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Lepas kita baca Fatihah ni dengan suara nyaring lah. Sembahyang malam tarawih ni sekala lah. Baca kuat nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke surah Al-Fatihah tamat. Jadi anak-anak pun kita amilah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita berhenti sekejap, beri peluang makmum ni baca Fatihah, kita bermula. Mula baca surah atau ayat-ayat yang kita boleh. Baca surah ni tak boleh baca panjang, baca pendek. Bacalah pendek. Ayat-ayat lazim. Orang dulu dia susun. Kalau nak suruh cukup 20 rakaat, dia buat pegu. Rakaat pertama ni alhaakumut takatsur. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Hak nak semai 20 ni. Kemudian tu 2 rakaat pertama. Kemudian mari pula tarawih yang kedua ni. Apa ni? Kita kata rakaat ketiga dengan keempat lah dah. Lepas 2 rakaat salah. Kita pun buat pula lain. Lepas surah Fatihah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Kemudian habis wal asri kat rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya. Naik rakaat kedua surah Al-Fatihah, baca dia. Lepas surah Al-Fatihah qul huwallahu pula. Jadi biar buat waktu kurang lah. Kalau tak boleh doa juga kan, baca kita boleh lah. Gapo dia boleh? Mau boleh inna atayna ya ustaz. Inna atayna pun tak apa dah lah. Dengan wal asri dengan qul huwallahu. Tak apalah. Sehingga kalau kita tak boleh kan, qul huwallahu tiap-tiap rakaat pun tak apa. Cuma kena tengok juga zaman Nabi ni. Nabi buat 8 rakaat ni sempurna, molek panjang-panjang. Kadang-kadang kita ambil sekerat. Nabi nak baca hadis pula. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi ramadhana wa ghairihi an 11 rakaat. Nabi tidak lebihkan semaya dia ni bulan Ramadan ke atau tidak bulan Ramadan daripada 11 rakaat. 11. 8 kemudian witir 3. 11. Tapi ada 3 ada lagi.
Adik Aisyah tersebut, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Mu jangan tanyalah, oh comel Nabi semaya, panjang Nabi semaya. Jadi kalau kita semaya 8 rakaat, panjang-panjang sikitlah. Kalau kita semaya 20 rakaat, boleh ambil pendek sikit. Jadi cuma tu orang boleh orang ada kemampuan. Mungkin boleh jadi ramal lah bila buat di rumah masing-masing ni kak. Ramal lah tak boleh baca panjang. Nah, jadi lah ni kita rebas diri. Sekala kadang-kadang makmum ni ada juga pasal ngom ya. Allah panjang tu iman tu. No, ayahnya baca puan tu lagu ni. Tegur tu iman. Duk main komen orang. Pasal orang jenis suka ngomen tu kerja dia ngomen ya. Dia tak leleh pun. Untuk iman baca panjang pun dia tegur, pendek pun dia tegur, belagu pun dia tegur. Ya komen macam. Alah ni dia tak iman sendiri. Dia tak iman sendiri. Tu iman sendiri ni tak tahulah. Jadi dia kena buat sekadar kemampuan dia. Kalau tak boleh juga baca hak lain-lain tu kan. Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama dah lepas Fatihah lah. Rakaat kedua pun qul huwallahu pula. Lepas tu bini tanya, "Kenapa habis qul huwallahu pula?" Tak apa tidak besar qul huwallahu ni. Nah, yang ada ayat kita tak pandai tu. Fadilat besar qul huwallahu ni 3 kali baca tu baca molek. Fadilat seperti Quran dah. Hak tu kita pilih qul huwallahu ni. Nah, kalau boleh gak ambillah pelbagai surah. Nah, dia tak salah. Kita ke setengah masjid kan, dia letak Quran besar. Nah, depan tu kita tengok Quran. Tengok Quran tu boleh semai sunat ni. Tengok kerana kita boleh jadi lacak dah cuma takut salah. Nah, atau kita lacak kalau tengok Quran. Moga kita baca lacak cuma kita bukan hafal Quran. Jadi kita berasa gagah, berasa molek. Taklah. Buka Quran tu beli rehat dia atau tempat tak sesuai depan kita tu. Jadi kita boleh baca ambil lah 3 ayat serakaat ke, setengah pipi ke, 2 ayat ke. Atas kita lah. Yang pentingnya saya nak dan kita harapkan semarakkan ibadat di setiap rumah kita tu. Nah, dan setiap 4 rakaat dia kira 1 tarawih. Tarawih ni apa dia? Rehat. Makna tarawih ni kalimah jamak daripada tarwihatun, 1 rehat. Bila dia banyak kali rehat, dia panggil tarawih, rehat-rehat. Semaya rehat-rehat. Lagu mana rehat? 4 rakaat sekali rehat. Lepas tu semaya pula 2 rakaat jadi 4. Nah, rehat pula. Lepas rehat tu semaya witir pula 3. Kalau orang nak molek lagi semaya 20, witir 3, 23. Jadi rehat ni kita rehat sekejap tu nak buat apa dia masa rehat tu. Kalau kita tengok dari kitab-kitab hadis, ada sahabat Nabi berzikir, ada yang berdoa, ada yang berehat sungguh, ada yang balik di rumah, hak rumah dekat-dekat, balik nak balik minum ke, balik makan watama ke, minum susu ke. Ada yang diceritakan mereka saling bertanya khabar atau muzakarah. Hak tu email baca tak ada ayat ni makna gapo. Nah, inilah tak salah. Kita lepas 4 rakaat, misalnya ayah nak tazkirah sikit. Dah, tak salah. Masa tu masa rehat. Kenapa rehat? Asal rehat ni kerana letih. Bakal letih, semaya tu panjang. Tapi oleh kerana dia tu tarawih, walaupun semaya tak panjang, cuma bagi kita tu, muka kita ni tak boleh panjang. Berasa panjang dah. Qul huwallahu wa panjang dah, tak ada arah. Dah. Jadi kita rehat tu kita berdoa, kita berzikir. Bolehlah. Dia tidak ada kepiak khusus. Nak kata sallallahu ke gapo, tidak ada kepiak khusus. Jadi kita bolehlah nak berehat, nak minum air dulu ke, royak ke retina kita rehat dulu, minum air dulu kata rumah nah. Nak kuih-kuih ada ke? Tu imam ni kena ada kuih-kuih juga beli citkok ni. Nak rehat boleh buat 3 minit, 5 minit ke apa ke? Sambung pula. Nah, kemudian nak sebelum witir tu kalau tak ada harus Quran, tak ada harus. Nak baca ramai-ramai sepipi ke semalam dia paling-paling debek dah ni. Anak-anak tu hak mana sore pandai baca gak, buka Quran belakang. Sore baca patut turu ramai-ramai. Jadi bulan Ramadan ni bulan semarakkan penghayatan kita, interaksi kita dengan Quran.
Bila mana Allah Ta'ala nak ayat kelebihan Ramadan, Allah Ta'ala sebut tentang Quran. Nah, di samping kelebihan kerana puasanya, dan kelebihan yang paling besar kerana Quran itu sendiri. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ni bulan turun Quran. Kenapa Ramadan tu lebih? Kerana Quran turun bulan Ramadan. Kenapa malam Lailatul Qadar tu lebih? Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malam itulah turun Quran. Jadi dia menumpai kelebihan Quran. Kan tu kata ulama, kemuncak kepada segala kelebihan ya Allah berikan kepada umat manusia ialah Al-Quran sebagai kitab panduan hidup keseluruhannya. Sebab itulah bulan Ramadan Nabi dia tadarus Quran. Dengan Jibril. Jibril baca, Nabi perhati dengar gapo dia perintah Tuhan, gapo Tuhan larang. Jadi bila kita faham Quran inilah penghayatan kita kepada Islam akan lebih sempurna, lebih baik. Jadi ambil peluang lah biar ada belaka bahagia. Tarawih jangan tinggal baca Quran, biar banyak zikir, selawat, tahlil, berdoa. Dak, semaya tahajud malam karang, sahur, semaya jemaah subuh pula. Kemudian baca Quran, bersedekah. Ini package program Ramadan, anjuran Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kena ambil peluang molek, jangan terlepas Ramadan ini, kerana kita tak tahu, boleh jadi inilah Ramadan terakhir bagi kita. Tak ada orang Ramadan terlepas, tak ada dah, meninggal dah. Ramai mana dah? Biasa mari balasah kita masjid kita tak ada dah dia. Apa? Meninggal. Jadi kita tak tahu, jadi kita buatlah sebaik-baiknya, insya-Allah dengan peluang Allah Taala beri kita Ramadan tahun ini dalam suasana PKP ni, perintah oleh pergerakan ni, kita boleh jadi banyak peluang lah nak baca Quran banyak sikit. Sebab pergi berjabat pun tak sepenuh, tak pergi kerja pun tak sepenuh. Jadi peluang tu buat apa? Nak buah, nak tidur? Tak. Inilah peluang tu yang beri untuk baca Quran. Nak tengok mu dulu raya aku nak baca Quran tak ada masa, ya Allah. Alah ni ada masa. Tak pergi kerja mana? Baca ke tak? Kalau tak juga gak, tak ada alasan lah. Mana kita baiki diri kita. Kita perbaiki, kita ambil peluang, ambillah di sebalik musibah ini ada lagi kebaikan-kebaikan, insya-Allah dengan keazaman, semangat dan memahami kelebihan inilah kita akan ada kekuatan untuk melaksanakan Ihya Ramadan, Qiyamul Lail, puasa, baca Quran dengan sebaik-baiknya. Itulah sedikit sebanyak peringatan untuk saya dan tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Moga-moga Ramadan kali ini, Ramadan Karim yang akan kita sambut ini, menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita walaupun ada musibah-musibah yang menimpa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.